Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Panda. Kisah yang bertajuk Niat. Jom kita layan cerita ni. Aku dengan Zul adalah kawan karib sejak kecil. Kamilah budak paling nakal di kampung ni. Kenakalan tu tak tertulislah di sini. Kalau nak cerita, 7 hari 7 malam pun takkan siap. Usia kami sudah masuk ke 22 tahun. Zul ni hobinya memancing di sungai. Kalau ikan kolam tu dia tak minat sangat. Ikan pun dia tak suka makan. Cuma seronok nak merasa kepuasan bila ikan sangkut di mata kailnya. Aku pula suka makan ikan. Sebab tu aku layankan kawan seorang ni. Dia untung, aku pun tak rugi. Satu hari tu, macam biasa, penganggur terhormat macam kami ni santai-santai lepak bawah pokok tepi warung Wak Leman. Sambil hiburkan hati pelanggan kat warung tu dengan lagu Isabella. Isabella adalah... tak boleh nyanyi banyak-banyak, nanti kan kena copyright. Kalau rezeki tu murah, aku dapatlah makan mie rebus free ehsan dari bini Pak Leman. Baru nak tarik tang chorus tu, tiba-tiba kami didatangi kawan lama zaman SPM dulu. Namanya Midon, budak kampung sebelah. Mido ni, dia datang mengajak aku dan Zul pergi memancing. Tapi tempat tu special katanya. Aku tak berapa berminat bab mancing ni. Tapi Zul beria sangat ajak aku. Sebab tak ada aku, susahlah dia nak bergerak. Sebab dia bukan ada motor pun. Yang ada basikal masa sekolah dulu. Itu pun tak ada rantai. Alamak, aku ni lah yang angkut dia ke sana ke sini. Tak tahulah sampai bila. Dipendekkan cerita, selepas beli umpan cacing dan anak katak dengan bekalan lain, kami pun mengikut Midon ke kampung seberang. Kampung tu tak ramai penduduk. Adalah dalam 30 buah rumah. Kalau jarak yang jauh tu, kebanyakannya rumah orang asli. Zul punyalah seronok sebab nak mancing ikan toman katanya. Midon pula asyik bakar baik punya cerita. Aku bukan percaya sangat cerita Midon ni. Aku tahu niat dia ni nak bodek Zul sebab ayah Zul baru jual kebun getah 3 hari yang lepas. Kiranya si Zul ni tengah mewah lah. Dalam poket tu sentiasa ada not 50. 50 apa tak tahulah. Tunggu wai suku keluar je tak lama lagi. Tiba di sungai yang dimaksudkan tu, aku terus cari pot untuk baring. Midon dengan Zul mengalahkan orang nak masuk majalah joran. Siap selfie bagai. Macam-macam gaya ada. Nasib tak termuntah aja ni. Aku dah bagi tahu dari semalam aku datang nak berehat. Sebenarnya aku malas nak layan budak-budak ni. Sesekali aku dengar Zul dengan Midon terjerit-jerit bila ada ikan yang makan umpan. Woi, aku jumpa ikan, woi! Woi, aku dapat ikan! Macam orang jumpa emas. 2 malam aku tak tidur sebab melepak dengan kawan-kawan di jambatan hujung pekan. Inilah peluang untuk aku melelapkan mata. Aku rasa macam dah lama aku terpejam. Suasana tiba-tiba sunyi sepi. Tak riuh macam mula-mula tadilah. Yang aku dengar bunyi unggas, bunyi air sungai yang mengalir dan sesekali bunyi burung berkicau. Mungkin budak-budak tu dah jumpa pot lain. Biarlah.
Aku teruskan berehat. Angin yang bertiup ni pun terasa mendamaikan. Dah lama aku tak baring tepi sungai. Satu suara lembut menyapa. Mataku terbuka. Tiada sesiapa. Jam di tangan menunjukkan tepat 6.30 petang. Ibu nak mandi. Kali ini aku buka mata lebih luas. Suara halus menyapa lagi. Mandi? Aku toleh kiri dan kanan. Bayang Zul dan Midun langsung tak kelihatan. Suara halus tu seakan suara perempuan. Suasana senyap dan sunyi kecuali bunyi sungai mengalir. Suara perempuan dari mana ni? Aku memang allergik dengan perempuan. Kalau boleh, tak sanggup kenal mana-mana perempuan selepas aku dikecewakan Norin, anak Pak Ma'un tu. Melintas pula bayangan wajah Norin dengan kad goris top up di tangan. Sambil menjelikan lidah dia dan dia berlalu dengan bangganya. Norin tak paksa, tapi abang yang bagi. Top up 50 ni minta halal dunia akhirat je bang. Bye. Bleh. Itulah kali pertama aku dipermainkan oleh seorang gadis yang aku sayang sejak tingkatan 3. Norin layan aku semata-mata nak top up aja. Penat aku ambil upah tebang pokok sebab nak belikan dia top up. Bulan depan Norin naik pelamin. Aduh, lupakanlah. Jom kita mandi. Aku bangun mencari dari mana suara itu datang dan duduk dalam keadaan mamai. Di depan mataku, seorang wanita cantik berendam di dalam sungai itu. Putih melepak kulitnya sambil merenjis-renjis air ke kakiku. Dia tersenyum malu. Cantik raut wajahnya, seiras baby Shima. Aduh, gila ke perempuan ni? Seorang diri mandi dalam hutan ni. Tak takut ke dibahan buaya? Aku bingung tak tahu nak buat apa. Zul dengan Midun pun entah hilang ke mana ni. Motor dengan perkakas memancing semua ada ditinggal macam tu. Hasil tangkapan masih mengelupur atas pasir. Yang depan mata ni lagi satu hal. Perempuan misteri yang aku tak pernah jumpa dalam kampung. Tapi dia tahu nama aku, Apple. Mana kawan-kawan aku? Dalam keadaan otak bercelaru tu, aku mencari Zul dan Midun. Sudah pergi mengejar dunia. Sesekali tangannya menguak air sungai. Hanya kepala sampai paras leher yang timbul. Berani betul mak ayah dia lepaskan anak secantik ni mandi seorang diri dalam hutan. Apple, apa niat kau datang ke sini? Perempuan cantik tu menunjukkan baris gigi yang tersusun kemas. Senyuman yang tak pernah aku lihat semanis ini, kecuali senyuman Norin sewaktu minta top up RM50 tu. Niat? Aku nak tidur lah. Aku nak lupakan masalah. Ringkas jawabku. Dia ketawa kecil. Alahai, manjanya suara dia. Ikutlah Mawar. Kau boleh tidur lena di rumah Mawar. Seberang sungai ni, bukan jauh pun. Marilah. Mawar menghulurkan tangan mulusnya untuk kusambut. Aku pandang matanya. Dia senyum melirik. Tak naklah. Aku tahu kau nak minta top up. Aku tahu kau kawan Norin. Kau jangan tirulah idea Norin tu. Aku takkan tertipu lagi. Lidah ku jelirkan 2 kali ganda panjang dari Norin. Lalu aku melompat ke atas motor wave cabuk tu. Cabuk bukan sebarang cabuk tau. Sekali henjuk je dah hidup enjin wave abah aku ni. Bye. Aku toleh belakang. Gadis tadi dah hilang. Tapi ada sesusuk tubuh buaya berkepala jerangkung sedang merangkak laju ke atas.
Kepala lutut aku macam berlaga dengan bakul motor. Gigi terkancing menahan kencing. Apa ni? Apa ni? Mak! Hantu! Aku memulas throttle sekuat hati. Masa ni lah dia beraksi dengan cantik. Selalunya lembab. Aku toleh ke belakang lagi. Buaya puaka tu dah naik ke darat. Bukan merangkak lagi. Dia berdiri dengan dua kaki macam manusia. Rambutnya mengerbang dengan kesemua giginya kini sudah bertaring. Hei, tak payah pandang lagi. Tak perlu ambil tahu apa rupa hidung, mata, bibir dia. Memang dah rupanya ngeri seperti jerangkung. Lajulah baby wave. Selaju yang kau boleh. Bawa aku pergi jauh dari puaka sungai ni. Cepat. Hutanku redah. Masih boleh berfikir dengan tenang. Walaupun suara hilayan puaka tu macam ikut ke mana saja aku pergi. Yes. Semakin hampir dengan jalan kampung, aku nampak lampu kereta dan pergerakan motosikal dan kereta. Sampai saja atas jalan tar, mata aku mula berbinar. Beberapa orang kampung berkumpul di tepi jalan, melihat keadaan aku yang agak mencurigakan. Mereka pun berlari ke arah aku. Epul! Kau hidup lagi! Epul! Ya Allah! Suara Pak Liman jelas kedengaran. Terpaksa ku bukakan mata memandang orang kampung di sekeliling. Pak Lebay Kasim, ayah Zul, menangis mengesat air mata. Aku bingung lagi. Sahak, bawa balik motor Ipul. Kita bawa Ipul balik naik van. Nak maghrib dah ni. Suara ketua kampung Haji Dolah pula mengeluarkan arahan. Aku diangkat beberapa orang pakcik-pakcik sekampung. Kenapa Lebay menangis ni? Aku heran. Pak Busu menepuk bahu ayah Zul, separuh memujuk. Pak Busu jumpa mayat Zul dengan Midun di hulu sungai. Sekarang mayat ada di hospital. Baru je dibawa ke forensik. Kami ni pakat-pakat datang cari kamu. Hah? Mayat? Zul dengan Midun dah mati. Kawan-kawan aku mati sebab apa? Aku terus bangun meronta-ronta minta dilepaskan. Aku tak percayalah. Aku tak percaya. Tak mungkin Zul dengan Midun mati dalam masa sesingkat ni. Aku terlelap pun baru 2 jam masa tu. Epul, sabar Pul, sabar. Kami tengok badan arwah penuh dengan kesan serangan binatang buas. Dah ajal dia. Kita kirimkan doa je Pul. Syukurlah kau selamat. Nanti kita ke balai. Kau bantulah polis bagi keterangan ya. Pak Busu cuba menenangkan hati aku. Binatang buas? Kenapa binatang tu tak makan mangsanya? Terbayang-bayang perbualan Zul dengan Midun semalam. Aku ajak engkau sebab engkau idola dalam kampung ni, Zul. Awek mana tak tergila-gilakan kau? Anak lebay kaya kan? Segak bergaya, duit berkepuk-kepuk, duit aja yang kau sebut. Aku ni kalau awek kampung tak heran sangat. Aku nak pikat awek bunian. Esok kita pancing awek dalam hutan. Aku kaya, aku bergaya kan? Kau rasa ada tak yang sangkut? Kau punya ayat ni Zul, riak. Memang bodoh ni tak dibuat-buat. Betul dah niat kau tu Zul. Awek bunian, awek hutan, apa sajalah. Aku rasa semua berebut-rebut nak peluk kau. Kau bagi seorang kat aku, jadilah. Inilah seorang otak elok bagi makan buaya. Waktu tu aku diam, malas nak menyampung. Sekarang barulah aku faham apa kaitannya Zul, Midun dengan gadis mawar dan buaya jadian yang kejar aku tadi. Kesimpulan dari cerita ini, kemanapun kita pergi, pastikan niat kita tidak terpesong. Rahsia alam
sukar dijangkau. Dan ini adalah cerita fiksyen. Terima kasih kepada yang sudi mendengar kisah ini. Terima kasih karya Panda. Kita akan berjumpa dengan kisah-kisah yang lain lagi. Peace.